Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun. Kisah-kisah dari fiqh daripada kisah ataupun hikayat fiqh. Hikayat kita hikayat yang ke-38. Hikayat yang ke-38 iaitulah kisah seorang sahabat yang sangat berani. Orang Kelantan kata gedebe, nama dia Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membunuh Khalid bin Sufyan al-Huzali yang sangat jahat. Orangnya huduh, perangainya jahat. Allahu akbar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi dalam peristiwa ini, bagaimana cara Abdullah bin Unais menunaikan solat di saat kecemasan, kita tengok nanti insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita masuk kepada cerita secara lebih detail, lebih dahulu kita baca teks hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Baihaqi dan lain-lain, dengan kata Imam Nawawi sanaduhu hasan, mana sanadnya hasan. An Abdullah bin Unais. Biasa kita dengar Anas kan, yang ni Unais. Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu qala, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khalid bin Sufyan al-Huzali. Nabi pilih Abdullah bin Unais supaya pergi penggal kepala Khalid bin Sufyan al-Huzali kerana dia sangat jahat. Dia telah buat perancangan jahat nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Unais mengembara ke Mekah, pergi mencari Khalid al-Huzali. Beberapa hari dia pergi sehingga dia jumpa Khalid di Uranah. Uranah ni, kalau kita pergi ke Arafah sekarang, sebelum masuk border sempadan Arafah tu, dia tulis ada wadi, itu dia panggil Batnu Uranah. Uranah. Masjid Arafah sekarang ni, sebelah dia, depan dia tu duduk di wadi, belakang dia duduk di Arafah. Itu di antara masjid yang pelik. Abdullah bin Unais jumpa Khalid berada di Uranah. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhab faqtulhu. Nabi perintah Abdullah bin Unais mau pergi cari membunuh dia. Panjang lagi lah riwayat lepas ni kita cerita. Kita baca teks hadis. Kemudian bila Abdullah bin Unais jumpa Khalid, wa hadarat salatul asri, ketika itu telah masuk waktu asar. Faqultu, kata di Abdullah, inni la akhafu an yakuna baini wa bainahu ma in uakhir as-salah. Aku bimbang nanti aku pergi ikut dia nanti, ialah bukan senang, bukan pergi sembelih lembu, bukan sembelih kambing. Ini orang kena pergi dengan cara teknik bodek dia dulu, buah dengan dia, istilah orang sekarang makan teh sekali dulu. Makan teh makna minum teh dululah, buah-buah. Mungkin aku akan terlewat solat asar ataupun terlepas waktu asar. Tengok bagaimana para sahabat sangat menjaga solat. Lebih-lebih lagi salatul wusta, solat asar. Fantalaqtu amshi wa ana usalli umi'u ima'an nahwahu. Abdullah kata, aku pergi berjalan nak pergi tempat Khalid. Masuk asar, aku solat sambil berjalan, isyarat je, rokok, sujud, isyarat
mata dia, dengan kepala dia. Ini dalam bahasa kita dia panggil solat ketika takut. Ketika dalam keadaan gawat, dalam kecemasan, boleh kita buat seperti ini. Dan selepas pada ni ada lagi satu dia panggil solat syiddatul khauf yang kita akan huraikan nanti secara ringkas. Jadi bila dia selesai solat, jalan betul. Falamma danautu minhu, bila aku sampai dekat dia, qala li man anta? Siapa mu? Awak ni siapa? Nah, sedap dia orang gedebel, banyak musuh, dia kena siasat. Siapa awak? Dia tak kenal rupanya. Qultu rajulun minal Arab. Aku ni satu wakil laki-laki daripada Arab, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada dia supaya mengaku dia ni daripada kabilah Arab yang tidak mencurigakan Khalid. Dia kata aku ni daripada kabilah Khuza'ah. Khuza'ah ni orang kawasan Mekah ni. Balaghani, Khalid pun Abdullah bin Unais cepat langgar selalu. Mana jangan tunggu sampai dia tanya banyak kali. Balaghani, Syekh, saya dengar maklumat annaka tajma'u li hadzal rajul. Aku dengar kamu sekarang ni sedang mengerahkan pasukan untuk nak lawan Muhammad. Faji'tuka fi zak. Aku mari carimu ni kerana isu ni lah. Jadi dalam hati Abdullah bin Unais, kerana mu nak bunuh Nabi lah aku mari carimu. Bagi Khalid, dia ingat ke geng dia ni, oh bagus lah. Memang aku duk cari kawan apa sekarang ni, duk kuatkan tentera kita. Kalau mu mari, comel. Sudah. Qala inni la fi zalik. Betul? Aku sekarang ni sedang buat persiapan. Nak joinnya kita, saya lakukan. Kata di Abdullah, famashaitu ma'ahu sa'atan. Aku pun berjalan ikut dia. Sambil-sambil duk buat ni, macam mana strategi kita ni. Berapa kabilah yang akan ikut kita, macam mana tentera, macam mana. Perancang kapak. Sambil-sambil tu, nampak dia curiga, dia kutuk Nabi sikit. Ini strategi. Bila jauh daripada orang, hatta amkanani, bila aku dapat peluang, zap, dia keluar dia punya pisau dia, alautuhu bisayfi hatta barada. Dia pancung dengan pedang dia, rebah kawan tu. Bila rebah, dia tunggu hatta barada, mana sehingga dipastikan dia mati, baru aku cabut balik. Baiklah para jemaah sekalian, itu cerita ringkas. Kisah ini dilalatul hadis, dilalatul hikayah. Hikayat kisah ini untuk apa? Hikayatnya jawazu salatut talib wal matlub. Harus bagi mana-mana orang yang seperti Abdullah bin Unais dalam keadaan kegawatan, peperangan, strategi begini, dia boleh solat dalam keadaan imaan dengan isyarat. Sambil berjalan, kita tunduk, kita rokok, boleh. Walaupun masa kita berjalan tu tidak menghadap ke arah kiblat, dibenarkan. Ini cerita dilalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana besarnya para sahabat radhiyallahu anhum menjaga solat. Tengok, solat asar ni salatul wusta. Maka dijaga supaya tidak terluput solat. Aku solat dulu. Lepas ni bawa kita kira dengan siapa? Dengan Khalid Al-Huzali. Maka kata Abu Anas, afallahu anhu wa an walidayhi, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, hari ni jalan jam tak menentu. Kadang hujan, kadang panas. Kadang ada aksiden, ada macam-macam kereta rosak dengan jalan, kita jam. Jadi sebelum tuan-tuan keluar dari pejabat, pukul 5 petang dah masuk asar, solat dulu sebelum kita balik. Kita solat dulu sebelum balik. Jangan tak apa, nanti saya solat kat rumah, Masya Allah. Sampai-sampai di atas lebuh raya, jam. Macam nak buat. Atau
tergoda pula. Ada pasar malam. Lama dah tak makan ni. Berhenti dulu. Sampai dia ke rumah sama ada terlupuk asar ataupun dah hampir maghrib. Ni hati-hati tuan-tuan. Baik, saya nak pergi kepada 10 perbincangan tentang hikayat kita ini. Yang pertama, siapa dia Abdullah bin Unis? Abdullah bin Unis ni siapa? Tuan-tuan kena kenal. Abdullah bin Unis radhiyallahu anhu, dia ni Al-Juhani daripada kabilah Juhainah. Summa Al-Ansari. Kemudian dia jadi orang Madinah. Sebab apa dia ni Juhainah? Dia ni daripada kabilah Juhainah, maka dia hijrah ke Madinah. Dan dia jadi Ansari sebab dia duduk dalam sekutu kepada Bani Salamah. Dan maka dia jadi Ansari, jadi orang Madinah juga, walaupun dia asalnya daripada kabilah lain. Dia telah mengikuti bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana aqabiyan. Apa nama aqabiyan? Orang yang sempat ikat setia bai'ah dengan Nabi sewaktu perjanjian Aqabah. Di mana perjanjian Aqabah? Waktu di Mekah. Tuan-tuan nak tengok tempat perjanjian Aqabah tu, ada dalam buku saya ni, Makkah Al-Mukarramah, di bawah tajuk Masjid Sejarah. Nama dia Masjid Bai'ah. Masjid Bai'ah ni, kalau kita pergi melontar sekarang, duduk di atas tingkat tempat melontar tu, kita tengok bawah ke arah Mekah, nampak ada satu masjid kecil. Itu dipanggil Masjid Bai'ah. Ni tempat sahabat-sahabat ni ikat setia dengan Nabi, dekat dengan Jamratul Aqabah. Ini dia panggil Aqabiyan, Muhajiran, Ansarian. Cukuplah, lengkap dah dia tu. Dialah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang bilakah Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, ya Rasulullah, inni syasi'ud dar. Aku ni duduk dalam rumah. Famurni bilailatin, bagi tahu kepada saya bilakah malam yang terjadi Lailatul Qadar, aku nak pergi. Nak pergi mana? Nak pergi ke musalla. Mana dia suka solat seorang dia ya. Solat malam, solat tahajud. Tapi malam Lailatul Qadar aku nak pergi solat ramai-ramai di masjid. Nak ambil semangat, aura tinggi. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ini malam 23. Malam 23, sehingga dikenali malam 23 ni dengan mana? Lailat Juhani. Malam Juhani, mana malam ni malam dijangka Lailatul Qadar pada tahun tu. Lailatul Qadar ni ingat tuan-tuan, bukan setiap tahun satu malam. Kalau tidak, senanglah kita, tak ada rahsia lagi. Dia bertukar, ada 21, 23, 25, 27, kan? Itanaqal. Baik. Abdullah bin Unis ni salah seorang yang ditugaskan memecahkan berhala Bani Salamah. Dan dia sempat solat di solat kepada dua kiblat. Maknanya dia sempat solat ke arah Baitul Maqdis, kemudian tukar ke Mekah 2 kali. Dia pernah sampai ke Mesir dan juga pergi mengembara ke Afrika. Dan dia juga tinggal di Syam, di bumi Syam, di Syam. Mana Syam ni kalau kita sebut sekarang di Palestin, Syria, itu dia panggil Syam. Kisah seorang sahabat, tanda ni, hadis ni, kisah ni ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam dalam tajuk sahih dia, Babul Khuruj fi Talabil Ilmi. Bab seorang tu mesti keluar mengembara mencari ilmu. Ilmu yang duduk tunggu sini ya. Kata orang Kelantan, duduk cokoh sini tunggu ilmu mari. Kita kena pergi cari ilmu. Jangan duduk malah. Warahala Jabir bin Abdullah masiratu syahrin. Jabir bin Abdullah mengembara perjalanan sebulan dari Madinah ke Syam untuk bertemu dengan siapa? Dengan Abdullah bin Unis. Masya Allah. Jadi Abdullah bin Unis ni bukan sebarangan orang dia ni. Bukan sebarangan orang. Orang yang hebat. Jabir mengembara pergi cari Abdullah bin Unis sebulan perjalanan semata-mata kerana satu hadis. Dengar tuan-tuan. Hadis ni Imam Bukhari tak riwayat dalam sahih dia. Dalam bab ni dia bawa cerita perjalanan Nabi Musa pergi mencari Khidir. Cerita panjang, tuan-tuan tengok dalam kuliah kita syarah kepada tafsir surah Suratul Kahfi. Baik. Apa dia hadis ni?
saya ringkaslah kalau baca hadis ni panjang. Hadisnya Jabir bin Abdullah dia dengar Abdullah bin Unais meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata yuhsyarun nas hufatan yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati uratan hufatan uratan. Pada hari kiamat nanti Allah Taala akan bangkit manusia semuanya berkaki ayam, tak ada selipar, urah, tak ada baju, hufatan uratan ghurlan, yang laki-lakinya tidak bersunat. Ini dalam kata ni, dia dengan hadis ni yuhsyarun yaumal qiyamati uratan, manusia bangkit pada hari kiamat tak ada pakaian. Jadi dia dengar, dia pun ambil kata Jabir, fashtaraitu ba'iran, aku beli seekor unta yang gagah, mengembara sebulan pada Abdullah bin Unis semata-mata nak dengar hadis ni. Dia sampai di Syam, tanya mana rumah Abdullah, bagi tunjuk ni. Dia pergi. Bila dia pergi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Siapa dia? Dia kata Jabir. Terkejut Abdullah bin Jabir. Jabir bin Abdullah. Mana kalau Jabir bin Abdullah, mana sahabat Nabi duduk di Madinah? Qala na'am. Abdullah bin fakharaja fa'tanaqani. Bila dia keluar, dia peluk aku. Dia tanya, ya Abdullah, balagani hadi anka annaka sami'tahu min Rasulillah. Abdullah bin Unais, aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku bimbang takut aku mati tak dengar hadis ni, maka aku mari nak dengarmu daripada mulutmu sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Maka dia pun ceritalah hadis yahsyurullahu nasa yuhsyarun nas uratan yaumal qiyamah, manusia ni akan dibangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak berpakaian pada hari kiamat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ingat ke Jabir lepas pada dapat hadis ni, pergilah tengok dah benda-benda yang pelik-pelik di Syam. Naik unta dia balik ke Madinah, mengembara sebulan kerana nak mencari satu hadis. Kita hari ni kat mana ada ceramah malam ni? Masjid, jauh daripada rumah 5 km sudah dikira jauh. Hak dekatnya mana? Kedai makan 20 km sanggup pergi lagi, beratur panjang lagi tak apa. Kerana tengok ni, sahabat menunjukkan kepada kita kekuatan. Baiklah, saya tak nak cerita panjang kerana cerita kita panjang lagi. Jadi tuwfiya Abdullah bin Unais, wafat dia, meninggal di Syam pada tahun 54 Hijrah alal arjah, mengikut pandangan yang kuat dari ahli sejarah. Baik, siapa dia kau Khalid ni? Khalid ni siapa? Kita kena kenal juga. Sampai Nabi kita suruh pergi pancung kepala. Bukan senang-senang nak pancung kepala orang ni kan. Khalid bin Sufyan bin Nubaih al-Huzali al-Anazi, sini seorang penyagak yang sangat jahat. Dia duduk hasut orang supaya pergi serang Madinah. Pergi serang Madinah, lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengar, Khalid nak lawan kita. Dengar molek ni. Wakana Khalid Sufyan al-Huzali ni mukhiful wajh. Muka dia sangat menakutkan. Tengok muka dia kita menggigil, takut. Macam mana? Tuzakkiru suratahu bisyaitan. Dalam kitab ni saya baca ni. Muka dia tu, kita tengok muka dia ingat kau syaitan lalu. Na'udzubillah. Siapa dia tengok dia akan takut. Orang kau gapo ni? Takut. Wa tusibu ri'datun, akan menggigil tengok. Takut semua. Tapi Abdullah bin Unais, orang yang berani, Nabi SAW tak akan pilih kecuali orang yang berani, kan? Tak akan pilih kecuali orang yang berani. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila dia dengar Khalid al-Huzali ni jahat, nak menyekat jalan Allah Azza wa Jalla, nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla ataupun melalui mukhabarat SB, penyiasat dah bagi tahu Rasulullah Khalid sedang mengumpul orang untuk serang Madinah.
Jadi kata di ahli sejarah boleh berlaku sama ada melalui mata-mata ataupun SB, ataupun dia panggil mukhabarat, badan bahasa Arab kata mukhabarat, ataupun wahyu. Allah Ta'ala wahyu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalid nak mari serang. Boleh berlaku. Bila Nabi dengar, tak boleh lambat-lambat ni. Nanti dia datang susah kita. Maka kita kena cepat bertindak. Dalam istilah bahasa Arab kata darbah istibaqiyah. Siapa dia cepat mengambil tindakan, dia kena cepat. Kalau lambat saja, orang kata lambat saja. Mana siapa lambat buat tindakan, dia akan kecewa, dia akan tertinggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih seorang sahabat nak pergi lawan dengan bapak syaitan ni. Dah lah jahat perang, muka punya jahat. Na'udzubillah 2 kali kita dah. Maka dia cari seorang sahabat yang begitu hebat. Begitu hebat, kena cari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais bila Nabi suruh dia pergi, izhab faqtulhu, mau pergi cari, bunuh dia. Buatlah macam mana cara pun. Yaqbalu hazihil muhimmah. Abdullah bin Unais menerima jawatan ini. Macam mana dia tak terima? Rasulullah yang hantar dia. Tentulah Nabi tak akan pilih yang main-main. Macam dalam peperangan Ahzab, Nabi pilih Huzaifah suruh pergi siasat kan. Maka Abdullah bin Unais dengar ni, dia kata apa? Kuntu la ahabur rijal. Aku ni tak takut pada siapa-siapa. Tak takut pada siapa-siapa. Mana orang berani sangat. Orang Kelantan kata gedebek sangat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dia kata aku tak takut siapa-siapa. Takut pada Allah Taala saja. Sebab itulah Nabi pilih dia. Walaupun Khalid ni muka dia jahat, muka dia menakutkan, tapi Abdullah bin Unais lagi gedebek. Cuma dia minta izin, ya Rasulullah, sebelum saya pergi, saya nak minta izin cakap putar belik. Dia panggil tauriyah bahasa Arab. Tauriyah mana cakap berlapik, cakap pusing-pusing. Minta nak berbohong. Fa innal harb, kata Arab, fa innal harb khida'ah. Perang ni kita kena ada uslub tipu. Kalau tidak, macam mana kita nak tipu dia? Macam mana dia nak percaya dengan kita kan? Maka Nabi kita izin kepada Abdullah bin Unais untuk menggunakan cakapan bohong ataupun cakap belik, tapi setakat mulut je, jangan sampai ke hati. Kata sampai hati kafir. Sampai hati kafir, mulut tak apa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat daripada riwayat dalam Musnad Ahmad, aku tak kenal Khalid ni. Dia kata sifhuli hatta arifu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana rupa dia? Dulu bukan ada SMS, ada WhatsApp, kita boleh tengok ni gambar dia. Macam mana rupa dia? Rupa Khalid Huzali ni macam mana? Qala iza ra'aitahu hibta. Wa fariqta minhu. Bila mu tengok dia, mu akan rasa gerun, mu akan takut ke dia. Wa wajadta lahu qash'arirah. Akan rasa menggeletar, naik bulu roma, mu takut. Wa zakarta syaitan. Mu tengok dia, terbayang dalam kepala mu syaitan. Na'udzubillah. Tapi Khalid kata tak apa Rasulullah, wa kuntu la uhabur rijal. InsyaAllah Rasulullah, saya ni tak takut orang. Tapi takut kata aku, takut kata aku, memang aku rasa takut boleh tengok dia. Maknanya teruk sangat ni rupa dia ni. Allahu akbar. Qala ayatu ma bainaka wa bainahu zalik. Nabi kata ayat tu maknanya mu tanda dia tu Khalid Al-Huzali. Bila mu tengok dia, walaupun mu gedebek, mu berani setara mana, mu akan rasa takut. Itu tanda dia tu. Kalau mu kelih muka orang senyum, tak rasa ke satu, bukan. Bila mu jumpa dia, mu tengok dia, betul. Sedap juga tanda dia tu. Tanda dia takut. Sudah. Baiklah, maka dia minta izin nak cakap bohong, maka Nabi kita benarkan. Qul ma badalak, mu katalah apa nak kata, fa inal harb al-khud'ah. Maka tapi syarat, jangan sampai ke hati.
Wa qala wantasib li Khuza'ah. Kalau orang tanya mari mana, kata membagi daripada Bani Khuza'ah. Khuza'ah ni mana kumpulan yang baik yang buat tu. Baiklah, fa akhadtu sayfi wa lam azid alaih. Maka aku ambil pedang aku pun tak cakap banyak dah. Cuma Nabi kita ingat boleh cakap dalam peperangan ni ada tekniknya sendiri. Baiklah. Sesar, arahan telah diterima, sifat-sifat penjahat telah dikenali, maka Abdullah bin Unis mula mengembara ke Mekah nak pergi cari Khalid Al-Huzali. Sampai-sampai di Mekah, dia duk tanya orang mana Khalid, mana-mana. Fayajidur rajulu di Uranah. Jumpa kawan ni duduk di Uranah, di batni Uranah. Baiklah. Bila dia pergi tengok, Nabi kata teringat ke muka syaitan, nampak sungguh muka syaitan. Beres. Wa kana Khalid ma'a nisa'in lahu yabhas an makan. Pada waktu tu Khalidnya bawa keluarga dia, bawa perempuan dia, bini dia, kau siapa dia, yang penting orang perempuan duduk sekali dengan dia tengah duduk cari tempat nak berhenti. Kalau kita nak buat kemah situlah. Nak buat kemah situ kan. Maka bila dia berhenti, Khalid pun mikir dia tak semayang asal lagi ni. Sudah. Kalau aku jumpa dia, cakap lama-lama panjang, nak bicara, nak berunding, nanti terlepas waktu asar pula kan. Sedang waktu asar ni wajib. Kalau aku mati macam mana nak buat? Allahu Akbar. Jadi baik aku solat asar dulu sebelum pergi jumpa, pergi beradak dengan dia, pergi berunding dengan dia. Dia pun semayang asar dengan cara tak ni lah. Dengan cara sambil berjalan guna isyaratnya. Tunduk bangun tu isyarat. Jadi alhamdulillah, maka selesai daripada semayang, yasilu Abdullah ila Khalid. Sudah dia semayang, sedang molek sampai ke Khalid. Khalid pun, iyalah, Allah Ta'ala dah nak beri pertolongan dengan mukjizat Nabi SAW. Kalau tidaknya mikir juga, siapa dia? Muka tak kenal ni, pelik ni. No, mari mana awak? Tapi Khalid sekadar tanya ya. Sekadar tanya, siapa dia? Man anta? Siapa awak? Jadi Abdullah berkata, aku ni daripada kabilah Khuza'ah. Kemudian tadi kita sebut awal tadi, Abdullah potong cepat. Terus dia tanya, balaghani annaka tajma' li hadzal rajul fajituka bizak. Bos, kalau kita nak guna bos lah bahasa orang sekarang. Bos, saya dengar kamu sedang mengumpul tentera untuk lawan Muhammad. Aku mari ni kerana ni nak bagi sokongan padu ni. Jadi ibarat tu pada zahir dengan batin. Hak batinnya, mu nak bunuh Nabi, aku nak bunuhmu. Ya, tapi Khalid pahal lain. Oleh kerana aku nak lawan Nabi, mai sokong aku. Ambil lah. Maka Khalid pun tenang hati. Bunyi kata orang nak mari jumpa dia, orang pula mari nak beri sokongan kepada dia, tak ada apa. Farahaba bihi Khalid. Khalid pun suka. Wasayaru Abdullah fil hadis. Sedar. Cakap. Abdullah ni pandai lah. Orang kedai juga. Macam mana kita nak buat apa strategi? Lek. Kalau kita kat. Lek. Ni. Orang-orang perempuan ni kan dengar strategi kita ni tak molek ni. Habis. Jauh sikit. Mai. Kita pergi jauh sikit. Jalan sikit jauh. Hatta sya'ara annahu tamakkana minhu. Mana Khalid pun yakin dah dengan Abdullah bin Unis ni nak tolong dia. Tepat pun terlindung sikit daripada kemah wanita tadi. Alahu bisayfi hatta ajhaz alaih. Abdullah bin Unis pun kau selalu terkait dengan pedang dia tengok bui tu. Mana bui tu? Bui tempat comedah lah pakai kau selalu. Sungguh Khalid ke bawah. Abdullah bin Unis tunggu dulu tengok. Mati. Beres. Alhamdulillah.
Sesama masalah aku, ada qafilan ilal Madinah. Dia pun lari. Tak payah dah ke bini tu, ni lah pakai cabut balik ke Madinah. Bilakah waktu ini, kata di dalam kitab sirah yang saya baca ni, dia kata daripada dia keluar Madinah dulu sampai dia balik Madinah lebih kurang 18 malam. Ada orang kata 15 hari. Jadi kalau kita campur dengan malam boleh jadi 17, 18 malam. Dia keluar pada hari Khamis 5 hari bulan Muharram tahun 4 Hijrah, dan dia balik pada hari Sabtu ujung Muharram dah. Itu 18 hari, dia kata 18 hari. Baiklah. Balik. Lama ada Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu Madinah. Dia sapa di Madinah. Nabi sallallahu berada di masjid. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar ni tuan-tuan. Bila Nabi tengok Abdullah, Nabi kata aflahal wajh. Tulis aflahal wajh. Muka yang ceria. Allahu akbar. Biasanya orang Arab ni kalau tengok khabar gembira, kita kata muka yang ceria tu. Muka yang bahagia. Aflahal wajh. Maka Abdullah pun jawab, aflaha wajhaka ya Rasulullah. Allah Ta'ala muliakan mukamu ya Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak boleh nak bayangkan bergembiranya Rasulullah SAW menyambut kedatangan Abdullah bin Unais yang balik dengan selamat. Kan? Dalam, ana baca dalam internet tadi sikit, jumpa ada dia tulis, kono-kononya Abdullah bin ini buat balik kepala Khalid, tunjuk ke Nabi. 17 hari, 8 hari berjalan buat balik kepala kapi ni buat apa? Tinggal situ. Yang betulnya Nabi dah tahu. Kan? Dia sudah mati. Mukjizat Nabi ada. Kan? Dia boleh tengok. Tak payah, tak ada lah. Dalam riwayat yang kata bawa kepala tu tidak ada. Wallahualam, cerita tu ambil mana. Yang penting, dalam riwayat yang kita baca ni, tak ada menunjukkan dia bawa apa-apa. Yang penting dia balik, cerita kepada Nabi SAW. Nabi kita pun wakafa'ahu Nabi SAW bi an a'tahu asa. Masya Allah. Kebetulan dekat Nabi tu ada tongkat. Tongkat Nabi duduk buat berjalan. Fa'atahu asa. Nabi kata, ya Abdullah, khuz, ambil hadiah ni. Allahu akbar. Gembira Abdullah bin Unais dapat hadiah. Qala sa'alahu an khabariha. Dia kata, Rasulullah, untuk apa tongkat ini? Dia tahu Abdullah bin Unais ni bukan sakit lutut, nak bertongkat. Untuk apa tongkat ini? Dia tanya Nabi SAW. Faqala ayatu baini wa bainaka yaumal qiyamah. Dia kata, Abdullah, tongkat ini menjadi tanda kita dua pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Tongkat ni pegang. Faqaranaha Abdullah bisayfihi. Maka Abdullah kata, aku tak pernah tinggal tongkat Nabi ni. Aku bawa pedang, tongkat sekali. Masya Allah, tabarakallah. Falam tazal ma'ahu hatta mat. Tongkat tu dia bawa pergi mana pun, tanda dia ni cinta ke Nabi SAW, sehingga dia nak mati. Fa umira biha fadummat ma'ahu fi kafanihi. Maka dia kata kalau dia mati, tongkat ni masuk dalam kain kafan dia sekali. Summa dafana jami'an, dikebumikan dia dengan tongkatnya sekali. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini para jemaah sekalian. Sebab itulah bila ada orang declare mengaku barang-barang Nabi, kita kena siasat. Jangan duk magi gosok. Ni hak Nabi ni, habis pakat gi gosok. Bukan senang. Berapa ramai dah kes-kes yang telah kita baca dalam kitab Syama'il, dalam kitab-kitab lain mengatakan sahabat ni kalau ada sorak rambut hak Nabi dia pegang, dia tak akan bagi kepada orang. Kalau aku mati, rambut ni masuk dalam kain kafan. Itu dia. Ni kita main duk bagi darah Nabi lah, apa benda, apa lagi hak pelik-pelik, hak buat replika pula pakai orang suruh gosok. Ini lagi khurafat. Jangan dia main-main. Jadi para jemaah sekalian, sahabat begitu sayang kepada barang-barang Nabi sehingga Abdullah bin Unais tongkat hak Nabi hadiah ke dia, dia tak bagi ke anak dia. Tak ada kain kapan, masuk sekali kubur. Nabi kata, ayatu baini wa bainaka yaumal qiyamah. Ini tanda kita dua, dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Kita kalau ada sungguh tongkat Nabi, kita sanggup beli. Tak.
Jual kereta tak apa, beli tongkat. Tapi empok tongkat tak tahu kayu mari mana. Dinding bahtera Nabi Nuh pun jual juga. Lepas tu declare kita ni barang benar. Apa yang nak benarnya? Para jemaah sekalian. Baik. Isu yang ke-8, kita tengok dalam strategi ini yang memulakan kejahatan, pengkhianatan ni siapa? Khalid bin Sufyan Huzali. Dia dulu. Dia yang buat kerana. Dia yang mengerahkan orang. Dia yang menghasut orang supaya serang Madinah. Nabi tak ada masalah apa dengan dia, tapi dia yang buat kerana dulu. Maka oleh kerana Nabi dengar khabar-khabar ini, maka mereka mesti dihapuskan awal. Kata orang, penyakit ni jangan tunggu berat baru kita nak. Macam orang kencing manis. Kenapa doktor potong anak jari dulu? Kalau lambat, kaki kena potong. Lambat lagi, sampai ke lutut. Potong cepat. Mana-mana penyakit dalam masyarakat mesti cut segera. Kalau tidak, dia sudah kata orang sudah jadi barah yang begitu besar, tahap 4 kanser, sudah tahap tinggi, sukar untuk kita menyelamatkan keadaan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan awal masalah ini. Jadi yang ke-9, dalam sejarah Islam ni sudah ada beberapa isu yang sama. Sama ada Nabi suruh beberapa orang pergi serang, ataupun Nabi hantar beberapa orang sahabat je yang kecil untuk pergi bunuh penjahat-penjahat yang memang mengkhianat. Pengkhianat dalam negara Islam ini dibunuh untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita kena ajar dia. Kata orang Arab, taghadda bihi qabla an yata'ashsha bik. Ini bahasa Arab kata, taghadda bihi qabla an yata'ashsha bika. Memakai tengah hari dulu sebelum dia makan malam. Maknanya kita kata kita makan dia dulu sebelum dia tag kita. Ni bahasa Arab sedap juga ni. Taghadda bihi qabla an yata'ashsha bik. Maknanya memakan dulu sebelum dia makan mu. Gitulah ibarat katanya. Maknanya kalau orang jahat ni kita sudah tahu, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Dalam sejarah Islam sudah ada kes sebelum ni, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan sahabat-sahabat, 5 orang sahabat. Tanda tuan-tuan, Amrullah bin Atiq. Ni sahabat kita ni, Amrullah bin Unais, gede sungguh dia ni radhiyallahu anhu. Abu Qatadah, Aswad bin Al-Khuzai, Mas'ud bin Sinan, supaya pergi bunuh Salam bin Abi Al-Haqiq. Ada kata Haqiq, ada kata Huqaiq. Salam bin Abi Al-Haqiq. Nabi kita hantar 5 orang pergi bunuh si penjahat yang sangat jahat. Nabi SAW juga menghantar Muhammad bin Maslamah, Salakan bin Salamah bin Waqas, Abbad bin Bishr, Al-Haris bin Aus, dan Abu Abs bin Jabar, supaya bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Di mana? Di Madinah. Salam bin Abi Haqiq tadi, pergi 5 orang, balik-balik Nabi tengok main pedang. Nabi tengok pedang Abdullah bin Unais ada darah. Salam. Nabi kata mu bunuh dia. Masya-Allah tabarakallah. Muhammad bin Maslamah dalam buku sejarah Madinah ni, ada satu tempat, tuan-tuan baca buku ni, dalam tempat sejarah Madinah, di bawah tajuk dia panggil tempat-tempat sejarah ni, ni kota Ka'ab bin Al-Ashraf, kubu Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa pergi Madinah sekarang ni, kubu ni masih ada lagi. Batu jokong dia besar, besar-besar mejon, besar meluk ini, batu-batu dia hebat. Ada orang komplain, dia kata kenapalah tempat-tempat hak sejarah Yahudi ni biar tempat hak sejarah sahabat Nabi Abu Talha dekat masjid Nabi nya peruntuh buat masjid. Saya sambil-sambil senyum kepada jemaah haji. Saya jawab, tuan, tak ada orang mari tempat Yahudi ni pakat duk gosok sini, tak ada. Tapi kalau tinggal hak sahabat tu jangan main. Licin minyak kata orangnya, pakat gosok. Replika awak mari pakat gosok. Apa lagi kalau jumpa telaga Abu Talha. Licin lah jawab dia. Adalah hikmah tu, jangan duduk bimbang tuan-tuan. Kita sayang ke Nabi bukan nak pergi gosok tempat, kita sayang ke Nabi mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seorang lagi peristiwa yang dibunuh di zaman Nabi, nama dia Asma binti Marwan. Dia ni jahat.
Dia mulut dia leza, duk ngata huduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami dia nama dia suami ataupun toke dia. Dia ni hamba. Nama dia Umair. Siapa dia nak boleh anak ni? Orang-orang yang baik. Umair bin Adi. Buta dia. Darir, buta. Buta mata, tapi hati celek. Dia ni larang, Asma, jangan buat. Jangan hina Nabi. Dia hina juga. Satu malam, dia pegang pisau senyap-senyap. Dia pergi dekat Asma ni, sama ada hamba dia ataupun orang bawah dia ni, perak, dia tikam di perut, mati kawan tu. Bising besok, ada orang kena bunuh. Siapa dia? Nabi tanya. Maka Umair bin Adi kata, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yang bunuh dia sebab saya larang dia jangan hina Nabi, dia buat juga, mati. Allahu akbar. Wa qala li ashabi, Allahu akbar. Nabi kita bersabda kepada sahabat-sahabat, "Iza ahbabtum an tanzuru ila rajulin nasarallahu wa rasulahu bil ghaib, fanzuru ila Umair bin Adi radhiyallahu anhu." Nabi kata, siapa nak tengok seorang yang telah membela Allah dengan Rasulnya secara gaib, senyap-senyap, mu tengok kepada Umair bin Adi, walaupun dia buta, dia sanggup bunuh si perempuan yang jahat ini sebab menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni orang hina Nabi, buat bodoh ya, buat tak erti. Tak. Pasal itulah sibuk sangat puak-puak kita ni. Tahu dah syarikat-syarikat hak kapi, hak dia menyokong ajaran kapi pun nak dekat lagi situ. Tengok ni. Belajar dengan Umair bin Adi radhiyallahu anhu bagaimana para sahabat. Tuan-tuan bacalah dalam buku Madinah saya ni ada. Buku lain pun banyak. Kita habiskan masa kita. Yang terakhir, Allah Ta'ala telah syariatkan satu solat, nama dia salatul khauf. Salatul khauf, solat syiddatul khauf. Salah satu daripada dalam fiqh Islam ni, dia panggil solat ketika takut dan solat ketika teramat takut. Ada dua beza. Jadi anda tak huraikan di sini sebab masa kita sudah tamat. Tuan-tuan diberi rujukan, tuan tengok dalam kuliah saya syarah kepada kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Alhamdulillah saya dah hurai panjang dengan caranya, dengan jenisnya, dengan kaifiatnya, dengan sejarahnya solat ketika takut. Dalam kitab Fiqh Manhaji pun ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, cuma kita boleh simpulkan di sini, kalau dalam keadaan ketakutan, kegawatan, orang yang macam Abdullah bin Unais tadi, boleh tak dia solat sambil bergerak? Saya buat contoh yang simple lah. Contohnya seorang doktor pakar bedah. Dia seorang yang boleh buat benda ni. Kalau dia tinggal, mati. Doktor lain tak ada. Dalam keadaan kawat ni. Maka ketika itu boleh dia solat. Contoh kita kata gini, banyak di sini, maaf, orang sakit di sini, tak? Dia pusing lah, kiblat mana, dia takbir Allahu Akbar, sambil itu dia boleh buat kerja dia tu. Itu dalam keadaan sangat terdesak. Tapi kalau ada orang lain, doktor 4 lagi ada, tak? Boleh ya tu kasif, orang ni solat sekejap, yang kawan ni pula solat tepi tu boleh. Dalam bilik bedah, apa tak bolehnya, kan? Jangan solat atas darah, solat di tepi yang tempat yang bersih. Alhamdulillah, Islam ini dia panggil sa'atul Islam wa samahatul Islam. Islam ini sangat indah, sangat senang, sangat mudah. Yang memayahkan agama ni kita buat payah-payah. Sebenarnya agama itu mudah. Tapi jangan pula senang-senang. Tadi ustaz kata tak boleh solat kena jam. Dah habis solat je ikut ni. Tak, jam solat atas kereta, Allahu Akbar. Kita ada pilihan. Kita boleh berhenti kereta, boleh turun solat. Dan masa kita habis berjabat tadi, kita boleh solat dulu sebelum keluar. Kenapa kamu pilih jalan yang salah, yang tak betul? Itu tak betul. Daripada awal lagi kita kata itu sangat berbahaya. Baiklah. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah tamatlah siri kita yang ke-38. Kita sambung lagi insya-Allah dalam hikayat yang ke-39 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.